saya akan hantar awak balik lah perbincangan kita hari ni. Jadi data tu insya-Allah lah awak boleh kaji balik. Tak perlulah saya ulang-ulang 2-3 kali cerita kan benda yang sama lah kena bincang. Jadi biasa dah. Dah rasanya. Dah juga. Jadi tengoklah macam mana. Jadi kita tunggu sore Nazri deh. Nazri kalau ada kontak. Tak biasa juga. Ya, okey. Line slow. Tak apalah yalah. Okey dah kita mulakan sejam dari sekarang kita mulakan kelas kita hari ni. Jadi kelas kita hari ni akan bermula akan berakhir pada 2 suku. Kalaulah tak ada kita akan sambung pagi esok pukul 8. Sebab data nota yang saya bagi ni amat baiklah, amat molek untuk awak faham dalam PSA dia yang kita bincang ni dia akan masuk bahagian B bahagian B, markah dia kadang-kadang 10, kadang-kadang 15. Jadi kita bincang ini memang totally masuk PSA dan kebanyakannya ramai kita faham ni lah bab ni memang tak amat. Jadi saya guna ruang di sini untuk kita sama-sama tengok, perhatikan balik. Topik dia kata pak di bawah tajuk pengkalan data. Jadi kita nak tengok dia lah. Sebab dulu kita agak ada kekangan dari segi nak melihat berkenaan dengan masa time frame kita tahun lepas PKP-nya dan sebagainya, kita sibuk buat kerja khususnya. Jadi kita masuk bab ni di dalam kerja khusus lalu. Jadi hari ni kita nak bentang fakta semua sekali lah. Nak tengok pemahaman awak macam mana. Dan juga saya telah bagi handout lah untuk di print Saya harap awak print handout tersebut. Sebabnya apa? Sebabnya handout tersebut dia akan cerita ke hari ni. Cerita hari ni. Jadi kalau awak tak faham saya cerita ni, awak main dalam telefon tengok handout saya tu, saya yakin awak tak akan faham lah. Sebab benda tu amat taktikal dan memerlukan penulisan Okey. Tak apalah, kita teruskan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran pada hari ini. Berapa jadi 5 orang ni? Berbaliklah Maria Aisyah, mungkin lain tak clear lah. Okey. Syuhada pun tadi left sebentar, mungkin ada balik Okeylah, kita akan teruskan sesi pembincangan kita hari ini, iaitu sesi ulang kaji bab pengkalan data. Kita kata bab nombor 2 kita ada bab kata 5 bab di bawah pengkalan data juga tapi tu kita akan tengok semula pula tajuk tu. Tapi hari ini kita akan pergi ke bab khusus, iaitu penormalan penormalan. Okey, saya teruskan sesi hari ini Okey, penormalan kita tahu bahawa baru ni kalau kita semua tahu bahawa pada tahun lepas kita buat pasal 1, pasal 2 kerja khusus. Dan di bawah pasal 2 tu saya tahu lagi saya mahu awak buat satu time frame table tertentu tahun lepas kita ingat tak kita buat table kena lukis dengan tangan sendiri tu, kena buat dengan komputer dulu tahun lepas Jadi tahun ni pembelajaran kita terus ke situ lalu, tapi awak tak apa jadi lagu tu, macam mana jadi lagu tu, jadi awak tak faham Jadi saya akan tunjukkan cara tahun ni sekarang ni macam mana kita nak buat tu apa yang dipanggil sebagai penormalan fasa 2 tahun lepas kerja khusus awak tu. Okey, kita pergi satu persatu Sebenarnya pengkalan data ni adalah merupakan himpunan data-data Kalau kita tengok himpunan data yang besar lah. Kalau kita nak buat satu sistem yang besar, maka himpunan data tu amat besar. Dia panggil big data data yang besar. Jadi pengkalan data ni sebenarnya kalau kita tengok pengkalan data ni, kalau kita tak normalize dia panggil penormalan. Kita tak normalkan dia kepada 1NF, 2NF, 3NF. Jadi dia akan ada masalah. Antara masalah yang sentiasa berlaku adalah berkenaan dengan lewah data. Saya selalu sebut kelewahan data. Lagi apa lagi? Masalah integriti data. Lagi apa masalah lagi? Ketekalan data. Jadi kalaulah
data yang besar itu kita tak normalize dia, dia akan berdepan dengan masalah-masalah ni ataupun dipanggil sebagai anomali. Masalah tu dalam istilah komputer atau pengkalan data kita panggil anomali. Jadi berlakulah anomali apabila kita nak, pertamanya sisip data, nak masuk data baru. Berlakulah masalah apabila kita nak delete data. Berlakulah masalah apabila kita nak update data. Jadi berlakulah anomali-anomali ini kalau data, pengkalan data yang kita buat tu kita tidak normalize, kita tak normalize. Jadi tujuan normalization ataupun penormalan ini adalah untuk memastikan data-data itu cantik, comel, maknanya dari segi integriti dia, dari segi keketalan dia, dari segi tekal, integriti, dan juga satu lagi tekal, integriti, dan juga lewah dia. Maknanya data penormalan yang kita buat tu akan menghapuskan masalah-masalah ini, terutamanya dari segi anomali tadi. Okey. Jadi kita tengok satu-satu. Saya nak pergi ke benda ni saya dah kita dah jelaskan. Jadi pengetahuan asas yang perlu awak tahu adalah apa maksud integriti data ni. Saya cerita sikitlah kalau ada nota dan sebagainya boleh buat catatan Sebelum saya tanyalah. Dia kata Pak dulu. Saya dah bagi ke buku nota ringkas. Saya dah bagi ke? Bagi dah ni. Dia kata 5 ni belum bagi ke? Print. Dia kata 5, hak saya print. Tak ada lagi. Ini kalau tu. Okey, kita sambung Jadi saya akan sebut sikit dulu sebelum kita pergi ni. Saya takut nanti bila saya sebut nanti awak pun apa-apa. Jadi integriti data ni maksudnya gini katalah awak ada IC IC tu adalah nombor kunci prima Jadi bila integriti data ni maknanya gini, IC kita tu tiba-tiba nama kita pada masa yang sama nama orang lain. Itu dipanggil integriti data. Data itu tiada integriti Nama dalam table tu ada 2 kali. IC kita atas nama kita, satu lagi IC atas nama lain. Nama lain ini biasanya berlaku contohnya awak gisi nak masuk pasar raya lah kan. Masuk pasar raya, apa tulislah IC awak. Lepas tu kali pertama awak masuk pasar raya, awak tulis nama awak, nama Hisham. Lepas tu awak pergi kali kedua, IC yang sama awak tulis nama Nur Hisham. Jadi kalau kita tengok situ akan berlaku integriti data sebabnya IC sama tapi nama berbeza, Hisham dengan Nur Hisham. Jadi dia berbeza tu. Kita tahulah mungkin orang yang terlibat dengan apa nama di supermarket tu dia akan tengok dia ni orang berbeza ke orang sama. Jadi dia dipanggil integriti data kelewahan data ni isu macam saat ni juga. Contohnya IC saya tulis nama Hisham, satu lagi IC saya tulis Hisham pula. Jadi pada data tu terdapat 2 kali. Itu dipanggil lewah data Tekal ni maknanya ia berulang-ulang juga. Dia berulang-ulang juga tapi kita tak boleh nak orang kata apa? Nak percaya mana data tu. Dia banyak kali IC nama, lepas tu last kali sama, lepas tu dia terpanggil tak tekal lah tu. Dia tak berapa nak kemah mana. Jadi ketiga-tiga ni berlaku disebabkan oleh pengulangan data sebenarnya. Integriti pun boleh juga saat ni, lewah boleh juga, tekal boleh juga, tapi dari segi cara baca kita tu beza integriti ni IC kita nama gitu beza Jadi itu maksudnya pengetahuan asas berkenaan dengan ni lah. Jadi awak boleh baca dari nota awak tu, nota di kata Pak tu secara detail berkenaan dengan benda ni. Okey, atomik maksudnya setiap kalau kita tengok dalam data tu dia mesti ada apa yang dipanggil sebagai, saya tunjuk sini okey, saya tunjuk sini katalah ada data beberapa data setiap sel ni ada data. Itu dipanggil atomik maknanya setiap
data tu, setiap ruangan sel ni ada data. Itu dipanggil atomik. Jadi kalau tak atomik lagu mana? Tak atomik adalah contohnya lagu ni. Ini dipanggil tidak atomik. Contohnya ini saya punya nombor katalah nombor IC, kemudian nama, lepas tu barangan, contohlah barangan. Ini dipanggil tidak atomik. Maknanya IC, disebabkan saya membeli dua barang ni dia pun sekali. Contohnya nama IC saya 539, nama Hisham. Saya beli dua barang. Contohnya saya beli Milo, saya beli gula. Kemudian ada seorang lagi, contohnya Sulaiman, dia beli beras, dia beli gula. Kalau begini dia tak atomik lagi ni. Dia tak atomik. Sebabnya apa? Sebabnya di ruangan ini dia ada satu sel yang tidak diisi. Lagu mana nak jadikan atomik dia? Jadi sepatutnya awak kena buat satu lagi line dan tulis sini. Hisham. Ini nombor. Dia panggil, kalau dah macam ni, dia panggil atomik lah ni. Setiap sel lajur diisi dengan nilai. Bawah ni tak atomik lagi ni. Tak atomik lagi. Jadi cara nak atomik dia, awak kena buat garis sel sini. Kena tulislah Sulaiman sini. Kena tulis Sulaiman sini. Ini pun sama dah. Kena tulis 1, 2, 3, 1, 1, 2, 3, 1. Jadi kalau keadaan macam ni, yang semacam atas ni, dia panggil atomik. Itu maksud atomik. Okey, seterusnya entity attribute. Ini juga saya terangkan secara sikit supaya awak tahu juga apa maksud entity, maksud attribute supaya nanti bila kita masuk ke penormalan nanti awak tak pening sangatlah. Kalau tidak nanti awak akan rasa pening amat sangatlah. Macam mana pula atomik ni? Entity ni. Gini. Contohnya biodata lah. Biodata. Di bawah biodata ni biasanya akan ada lah nombor IC, nama, alamat, nombor telefon. Biasanya itulah biodata kita kan. Jadi saya nak ceritanya apa maksud entity, apa maksud saya padakan silau sangat ke? Tegas sangat ke? Boleh ke? Kenapa ke? Jelas ke tu? Jelas ni? Okey. Jadi biodata ni kita panggil sebagai entity Entity. Okey. Yang bawah ni ada part ni kita panggil attribute. Tiap kali saya sebut attribute, awak kena bayar ke hak duk alik bawah ni. Tiap kali saya sebut entity, kena tajuk utama tu. Tajuk utama dia. Contohnya entity 4 gamma. Awak boleh nampak tu. 4 gamma. Dalam tu ada rekod budak gamma kan. Jadi entity 4 gamma. Contohnya entity pelajar 4 gamma. Contoh adalah nombor IC dia, nama dia, alamat dia, sore tu. Jadi itu dipanggil attribute kalau ni. Kalau saya sebut attribute kunci, ingat molek dah. Attribute kunci ni merujuk kepada kunci primer kalau saya sebut attribute mana ni? Mana kunci dia? Kunci dia ni. Ini disebut sebagai kunci primer kunci primer ataupun kunci utama tu. Hak lain tu apa? Hak lain tu adalah attribute biasa. Okey, jadi ini dipanggil attribute kunci primer. Yang ni dipanggil sebagai attribute entity ni. Saya jelas. Lepas tu seterusnya kita tengok balik ERD kita akan ada satu sesi nanti untuk khusus untuk ERD macam mana awak lukis. Saya rasa kita belajar dah ERD ni dulu. Saya rasa awak ingat ni kan. Petok tu lah, petok gini.
Tu. Okey, guru. Contoh, sini mengajar mata pelajaran dulu. Ini dipanggil ERD dah. ERD. Okey. Maknanya entity, relation, up to for relation, D tu for diagram. Jadi ERD. Itu kita akan tengok satu kelas khusus nanti khusus untuk ERD. Okey, kemudian akhir sekali kunci primer, kunci asing serta kunci komposit. Saya jelaskan sikit dalam masa 5 minit ni apa maksud kunci primer, kunci asing dan juga kunci komposit. Kunci komposit ni mungkin saya akan cerita di bawah kerja buat kita nanti. Nanti di bawah kerja buat nanti amat banyaklah pengetahuan berkenaan kunci komposit ni. Tapi saya nak cerita dua benda ni, kunci primer. Okey, katalah entity tadi, saya ambil entity tadi entity tadilah saya ambil biodata tadi. Di bawah biodata ni terdapat attribute dia. Okey, biodata ni terdapat attribute iaitu nombor IC, nama. Ni kita lukis dah kerja khusus tahun lepas katalah nombor telefon dan alamat. Jadi saya ada satu lagi table. Katalah table ni ibu bapa. Di bawah table bapa juga sama. Di bawah table bapa ni ada nombor KP. Saya letak nombor KP. Saya nak asingkan, nak taswir sama dengan nombor IC lah. Okey, nombor KP, nama bapa, nombor telefon bapa, alamat. Okey. Kalau kita tengok kedua-dua jadual ni, satu entiti jadual ataupun entiti biodata dan satu lagi entiti bapa ataupun disebut sebagai apa nama? Dia punya jadual ni disebut juga sebagai, kalau kita tengok dalam istilah dia, satu lagi istilah setelah daripada jadual dipanggil bahasa Inggeris dia panggil table. Okey. Jadi nombor IC ni adalah sebab dia unik di kalangan semua ni dia unik. Unik bermaksud dalam antara attribute ni kita dapati hak ni ya. Hak unik di kalangan dia Nama, kadang-kadang nama ni boleh sama Nombor telefon dia juga kita tak boleh kata kunci sebab nombor telefon dia boleh berubah-ubah Nombor telefon kita tu esok kita pergi mampu, lusa tu orang lain dah. Alamat juga sama. Alamat juga kita tak boleh jadikan kunci sebab alamat ni kadang-kadang 5 adik-beradik alamat sama. Jadi tak boleh jadikan kunci. Di kalangan jadual ni yang paling unik adalah nombor IC. Dan sebelah ni jadual bapa pula. Di kalangan semua ni juga nombor kad penalik ni dipanggil kunci primer. Jadi kedua-dua ni adalah kunci primer kunci primer. Tapi dalam jadual ni kita tahu bahawa biodata kita dengan ayah kita ni ada hubungan. Kita dengan ayah kita tu ada hubungan. Jadi macam mana data ni kita nak buat relation, buat hubungan. Jadi kita kena wujudkan satu kunci asing. Kunci asing kunci asing ni kita boleh wujudkan sama ada di sini ataupun di sini. Katalah awak letak di sini kunci asing dia. Maknanya awak akan ada ramai ayah. Tak boleh lah sebab kunci asing ni dia boleh bulan-bulan. Takkanlah awak ada ramai ayah jadi kunci asing kalau awak letak sini nombor KP, saya letak dengan dawat merah nombor KP. Lepas tu awak letak sini sebagai kunci asing. Apa maksud dia? Maksud dia awak nama katalah IC awak sini, awak akan ada ramai ayah. Tak boleh lah, tak kena lah. Jadi kunci asing ni dia boleh berulang-ulang, tapi kunci primer tak boleh berulang-ulang. Jadi cara dia kita kena letak nombor IC di sini. Maknanya bapa tu dia boleh ada ramai anak lah. Dia boleh ada ramai anak. Okey. Jadi kita wujudkan sini ada kunci tak nampak ke tak nampak Okey. Jadi kunci nombor IC ni
adalah kunci asing dan dia mesti sama dengan ini. Kunci asing maksud kunci ini adalah merupakan kunci prima dalam jadual yang satu lagi. Jadi kita tu kunci asing ni kunci juga, tapi ianya kunci, dia dah ada kunci prima di jadual yang lain. Jadual ni dia jadi kunci prima dah. Bila kita masuk jadual ni, kita tak boleh letaklah kunci prima dia. Kita letak dia sebagai kunci asing. Gitu. Jadi tu yang kita buat dalam kerja khusus PAH. Kita buat gitu. One to many, one to many, satu ke banyak. Jadi ini adalah merupakan kunci asing, kunci prima dan kunci komposit. Kita akan tengok lebih khusus dalam tu nantilah, dalam apa, bila kita buat kerja nanti. Okey. Seterusnya kita akan tengok habis dah sini habis ni. Jadi kita akan terus kepada pembelajaran kita lah sikit Okey. Data ni. Cuba tengok data ni. Nampak jelas kau tu data ni? Cuba tengok data ni. Dia berkait rapat dengan gapo ni? Antara tiga benda tadi. Integriti, lewah ataupun satu lagi tekal. Agak-agak awak lah. Kita tengok deh. Kita tengok. Cuba tengok ni. Ini adalah key dia, kunci dia. Kunci dia. Tiba-tiba dia tulis ni. G123 hari pertama ni. Dia ni adalah borang peminjaman Mama ICT. Jadi ni borang dia. Jadi orang tu pun pergilah tulis G123 cikgu tu. Dia pun tulis nama dia cikgu. Juli. Lepas tu dia pun tulis nombor siri yang dia pinjam tu, projektor, tarikh dia pinjam, tarikh dia hantar, apa tujuan dia, teknik menjawab. Cuba tengok B yang kedua. G123 juga. Tapi kali ni, sekarang berperuk dia kata, aku tulis Ju lah. Jadi kalau kita tengok data ni dah jadi hilang integriti dia. Sebab apa? Sebabnya G123 hari pertama tu dia nak tulis nama Juli. Hari kedua tu dia tak tulis nama Juli tak tulis nama Juli. Ni. Kita tengok data ni, tu data yang saya warna tu ni Juli tu. Okey dah. Boleh ke? Nampak tak kerja saya gerak tu? Kerja saya nampak ke gerak? Tak nampak kali dia. Tak apa. Nampak? Blur? Dok. Benar. Oh, blur. Juli tu nampak Juli? Juli dengan Ju. Nampak? Saya tu sikit Tak apalah Okey. Bolehlah awak anggap sini tahu dah. Nampak tak 1 2 3 nampak? Di atas sekali petak warna merah tu. Kita tengok G123 Juli. G123 Ju. Ni tak ada integriti ni. Kita tengok meta 1 2 3 Juli, meta Ju. Jadi orang tu tak apalah, bagi orang duk jaga tu dia tak tahu siapa. Dia kata ni Ju mana pula dia akan lagu tu. Kita nulis ni tak apalah. Okey dah. Jadi kita tak boleh andai orang yang sama ni. Itu dipanggil integriti. Tak boleh percaya mana ni. Okey. Satu lagi hak di bawah tu. G223 Najwa. Lepas tu alik bawah tu dia tulis SDA. Sama seperti di atas. Jadi benda-benda gini kalau dalam data dia panggil tiada integriti. Data jadi tujuan normalization tu kita nak hilangkan ni masalah gini masalah gini. Bila kita tengok data tu data tu macam ada 10 4 tambah 3 7. Tapi bila tengok sebenarnya bukan 7 ni. Sebab Juli dengan Jun sama. Okey jadi benda gitu Okey, kes yang kedua. Tak jelas juga tak terai ke? Terai ke? Dok. Saya bagaimana saya nak rayak ni? Awak jadikan apa nama gambar saya tu sebagai utama. Tak boleh? Klik jadi utama. Kau utama dah.
Kau guna telefon? Buat utama dah. Awak utama dah. Oh. Kalau bagaimana saya pun tak jelaskan tak boleh lah. Tapi tak apalah saya jelas sini sikit lah. Awak boleh dapat bayangin lah. Okey, di lanjut di baris pertama tu ditulis 1, 2, 3 Juli KPM 4403 lepas tu projektor. Itu dia panggil. Lepas tu yang ke baris saya bawah sekali tu dia tulis juga benda yang sama. Juli KPM projektor. Maknanya Juli ni dia menulis berkali-kali benda ni. Jadi bila kita nak ubah suai, contohnya lah, kita katalah projektor ni tiba-tiba katalah Juli ni, Juli pinjam projektor. Tapi projektor tu bukan projektor sebenarnya dia pinjam benda lain. Jadi kita nak ubah data ni, kita terpaksa melihat satu persatu data ni dan kita ubah suai data tu. Itu dipanggil sebagai ketekalan. Sini ni. Tak teka mana. Tak teka mana. Maknanya kita tengok Juli projektor. Ni Juli projektor lagi, Juli projektor lagi. Jadi data ni orang panggil data hot tak comel lagu ni. Dia ada teknik dia. Nanti kita akan normalize dan bila kita normalize benda ni akan diselesaikan. Kes yang ketiga juga sama. Okey, kes yang ketiga ni melibatkan juga kelewahan. Benda tu berulang-ulang. Data-data gini kita sebenarnya tak sesuai kalau kita nak. Contohnya data lagu ni tiba-tiba kalau berubah projektor ke apa, jadi kita kena ubah semua. Kalau ada 2000 kita kena ubah. Jadi tak cantik benda ni. Jadi kita kena normalize. Nanti saya akan ceritakan cara mana kita normalize tu. Okey, kes 4 pula. Katalah data secara manual ni kita nak tambah benda lain. Contohnya kita beli drone. Kita beli satu drone. Jadi bila kita nak masuk dalam ni, kita akan masuk sini. Bila kita masuk, data ni tak lengkap dia panggil tak atomik. Sebabnya apa? Sebabnya tiada orang di sebelah dia tu. ID kau, nama guru kau tak ada, tarikh pinjam pun tak ada, tarikh pulang pun tak ada, tujuan pun tak ada. Jadi bila kita masukkan data, ianya tidak lengkap ianya tidak lengkap. Tak boleh lagu ni. Dia panggil tidak atomik. Ataupun ada seorang cikgu mari pula. Cikgu tu cikgu baru, nama dia Anzari contohnya. Mari ke sekolah kita. Jadi bila mari sekolah tu, jatuh masalah lagi pula. Sebabnya kita tak boleh masukkan ruangan-ruangan sel yang lain. Jadi data ni dia panggil data tidak atomik dan tidak cantik tak molek. Jadi cara nak selesainya macam mana? Kita kena normalize dia. Juga kalau kita nak padam. Contohnya sini tiba-tiba Amir ni Amir ni tiba-tiba dia pindah sekolah. Jadi bila dia pindah sekolah, kita kena buang data dia. Bila kita nak buang data Amir ni, apa yang berlaku? Dia akan delete semua data ni. Daripada Amir atas tu dia akan delete semua. Scanner dia akan delete semua tu. Yang bawah tu dia akan delete juga. Awak nampak tak petak warna merah tu? Nampak tak? Bagi respons nampak tak petak warna merah saya tu? Nampak jadi bila kita delete tu, dia akan terdelete semua sekali. Contohnya Amir ni tiba-tiba pindah sekolah. Bila kita delete data Amir ujung tu, G223 tu, automatically data berkenaan dengan scanner kena delete, PA system kena delete. Sedangkan PA system masih ada di sekolah tu. Sedangkan berapa kena delete scanner sekali data scannernya. Jadi kita ada cara nak selesaikan ni melalui pernormalan. Jadi kita akan belajar ini cara kita normalize. Jadi isu yang saya ceritakan tadi, yang kedua tadi, masalah integriti, kelewahan data, kemaskinan data, masuk data baru, hapus data ni, kita boleh selesai melalui pernormalan. Kita boleh selesai melalui pernormalan. Nanti saya akan ajar cara dia. Bila awak tengok nanti, oh betul lah, kita delete sini ya. Data ni tak terlibat. Jadi awak akan nampak nanti. Kita tambah.
tak mesti ni, data ni tak terlibat. Jadi dia akan nampak satu benda yang elok lah. Bila kita buat normalization ni. Kita akan hilangkan benda ni satu-satu. Okey, ni tadi saya jelaskan dah tadi. Kunci primer, kunci asing, kunci composite. Saya dah jelaskan tadi. Saya akan skip. Okey, kita pergi ke satu. Kita nak mula masuk ni. Penormalan. Penormalan. Kalau ada nak print screen ke apa boleh awak tekan print screen di keyboard awak tu ataupun di telefon. Rasa telefon tak nampak sangat lah. Tapi kalau awak nak simpan nota ni, awak print screen print screen. Maaflah kalau gambar saya masuk tu tak apalah, abaikan tu. Yang penting sekali data nota tu ada Okey, kita masuk penormalan. Kalau awak nak catat pun boleh, tak ada masalah Okey, penormalan ni adalah satu kaedah atau satu benda yang mana satu kaedah cara menganalisis jadual-jadual. Penormalan ni banyak kaedah tapi salah satu kaedah dia guna kaedah jadual yang besar tadi. Jadual ni jadual kita panggil jadual lah. Yang ini kita panggil jadual. Okey, jadual ni kita akan normalize dia berasaskan dua perkara. Ni saya minta awak simpan dalam kepala molek-molek bila kita nak buat penormalan, kita akan analisis jadual-jadual kita tadi berasaskan dua perkara. Yang pertama adalah attribute kunci. Attribute kunci, ingat balik. Attribute kunci mana tadi? Bagi data. Nombor IC tadi. Jadi kita akan berdasarkan kepada kunci primer, kunci tu. Dan juga yang kedua adalah kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi. Kebergantungan fungsi ni ada tiga. Ada tiga kita akan tengok lepas ni. Yang pertama dia kebergantungan fungsi penuh. Yang kedua kebergantungan fungsi separa. Dan yang ketiga kebergantungan fungsi transitif. Ada tiga. Jadi ketiga-tiga ni awak kena faham molek faham molek. Nanti saya akan jelaskan lepas ni. Okey, tujuan apa yang kita buat penormalan ni? Tadilah untuk saya yang pertama sekali meningkatkan integriti data. Maknanya bila kita dah buat penormalan, kita akan nampak ya betul, IC ni sebenarnya untuk ni. Gitu. Kalau kita buat data yang besar tadi, kita tarik IC, kadang-kadang kita ada nama Joe, kadang-kadang kita ada nama Julie. Jadi tak ada integriti. Tapi kalau kita buat penormalan, akhirnya nanti awak akan nampak, ya patutlah tak berlaku integriti data pun, sebabnya kita dah ada teknik dia. Yang kedua, mengurangkan kelewahan data. Maksudnya data yang kita buat nanti akan kurang redundant, berulang-ulang tu kurang. Yang ketiga, menghapuskan anomali. Jadi bila kita buat penormalan data, bila awak nak masuk data, contoh data baru, orang mari sekolah kita baru ke, ataupun pelajar baru mari sekolah ke, kita nak tambah masuk, ataupun nama awak salah ke, tiba-tiba nama awak sepatutnya akhir jadi sepatutnya AQIL, orang tulis AQEL. Jadi kita nak kemakini balik, nak jadikan dia sebagai E tu. Lepas tu kadang-kadang kita nak delete, tiba-tiba pelajar tu pindah ke sekolah lain, kita nak delete dia. Jadi kita boleh buat tu melalui penormalan. Dan satu lagi adalah menghasilkan skema hubungan dengan pengumpulan yang paling optimal. Mana kita akan buat 1 NF, 2 NF dan 3 NF. 0 NF tu ada dah. 1, 2, 3. Dan ada teknik-teknik dia yang akan buat. Jadi inilah tujuan untuk kita normalize. Okey, kebergantungan fungsi. Ini saya rasa saya dah jelaskan tahun lepas. Apa itu maksudnya penuh, apa maksudnya separa, dan apa maksudkan sensitif. Tapi saya jelaskan sikit sini supaya awak nampak gambaran dia. Dapat gambaran. Senanglah. Nanti bila kita masuk latihan nanti awak akan nampak. Okey. Dia gini Kalau kita nak buat kalau kita nak buat fungsi kebergantungan penuh. Ini penuh dulu. Okey, contohlah awak ada nombor ID buku. Lepas tu nombor ID murid. Ni kedua-dua ni kunci Ingat balik kebergantungan fungsi ni adalah ada kaitan dengan attribute kunci
Gitu. Kalau kita nak tengok kebergantungan sama dia penuh ke, separa ke, dia ada kaitan dengan kunci dah, primary kunci tadi. Jadi hak ni nombor ID buku ni adalah kunci primer ni. Kunci primer. KP Okey. Kemudian hak ni pun kunci primer juga ni. Jadi ada satu lagi table, katalah tarikh hantar. Tarikh hantar ni bukan kunci lah. Tarikh hantar ni adalah bukan kunci lah. Ianya attribute biasa cuba kita tengok. Kedua kunci ni bila awak nak hantar buku, adakah dua-dua ni berkaitan? Bila kita nak hantar buku, adakah kedua-dua ni ada kaitan? Ada kaitan tak? Contoh lagi ni. Buku, contohlah ID murid. ID murid ni kata saya kata nama saya lah. Saya ijaz pada saya. Hisham. Yang pinjam buku geografi, ada kaitan kan? Mesti hantar pada 30 hari bulan Ogos. Nampak ada kaitan situ kan? Maknanya kalau saya pinjam buku geografi, jadi kena hantar pada 30 hari bulan. Saya pinjam buku geografi. Tapi kalau saya pinjam buku matematik, saya ID murid saya tu, saya Hisham, pinjam buku matematik, hantar dia pada 1 September. Jadi dia berbeza dah. Maknanya apa? Maknanya tarikh hantar ni dia bergantung kepada ID murid. Pada masa yang sama, ia bergantung kepada ID buku. Gitulah. Maknanya tarikh hantar ni dia nak tahu kedua-dua ni dulu, baru dia boleh keluar tarikh. Gitu. Contohnya Alisha pinjam buku sains komputer. Hantar bila? Hantar 15 Ogos. Jadi dia kena ada gitu. Dia tak boleh gini. Hisham, hantar lalu. Hantar gapo? Jadi kita akan tanya. Jadi dia ada kaitan dua ni. Bila ada kaitan gini, tarikh hantar ni perlu ID buku, tarikh hantar perlu ID murid, barulah dia boleh keluar tarikh. Kita panggil fungsi sepenuh. Fungsi sepenuh. Maknanya dia mesti ada dua tu, baru tarikh boleh kata tarikh bila. Katalah orang yang sama pinjam dua buku yang berbeza, jadi tarikh dia akan berbeza lah. Jadi dia memerlukan dua ni. Itu kebergantungan fungsi sepenuh. Okey. Kebergantungan seterusnya adalah kebergantungan fungsi separa. Separa lagu ni contoh. Separa contohnya awak ada nombor ID buku, lepas tu ID murid, benda yang sama. Tapi sini adalah nama buku. Dua-dua ni adalah KP ni. Dua-dua ni adalah KP. Nama buku. Cuba awak tengok kaitan dia. Nama buku ni, nama buku, dia bergantung pada apa? Dia bergantung pada murid. Pada murid ke? Dia bergantung tak pada murid? ID murid? Dia akan gantung kepada ID buku tu contohnya kalau saya selalu beri lah 211 matematik. Kod 211 ni adalah untuk matematik. Gitu biasanya. Kita tak ada kata nombor IC tiba-tiba nama buku. Adakah nombor IC awak 7 0 tiba-tiba tulis buku sejarah? Adakah gitu? Tak ada kan? Tak ada. Jadi ianya cuma bergantung kepada nombor ID buku, tapi ia tidak bergantung kepada ID murid. Ini dipanggil separa. Kebergantungan fungsi ataupun fungsi kebergantungan separa. Separuh. Tadi penuh dua-dua. Ini separa. Yang akhir sekali yang saya terangkan adalah
transitif. Transitif ni bendanya bukan bergantung kepada atribut kunci. Dia atribut biasa tapi ianya saling bergantung. Contohnya gini. Nombor telefon, nombor telefon, lepas tu nama. Gitu. Contohnya gini lah, nombor telefon ni bukan kunci. Bukan kunci. Tapi nama ni, ia bergantung pada nombor telefon. Betul kita tengok Contohnya, nama saya. Saya ada nombor telefon saya. Tapi nombor telefon itu bukan kunci. Contohnya lagi, syarikat Sony syarikat Sony. Syarikat yang menjual barangan elektrik, Sony nama dia. Dia ada nombor exactly nombor dia. Contoh nombor dia. Jadi nombor ni adalah kalau kita tahu nombor ni nombor Sony ni. Jadi tandaikan nombor ini bukan kunci. Bukan kunci macam tadi bukan kunci ni. Ini kunci dua-dua ni. Kunci primer ni. Jadi hak ni dot. Jadi bila dot gitu, dia panggil transitif. Biasanya alamat alamat dengan nama. Itu dipanggil transitif. Biasanya apa lagi? Transitif ni nombor telefon nama, alamat dengan nama. Lagi apa lagi? Benda-benda yang ada kaitan tapi ianya bukan kunci. Itu dipanggil transitif. Nanti kita akan tengok lebih detail masa kita buat ulang kaji nanti Okey, kita kena saya nak